Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama dengan saya dalam Borak-Borak Hartanah bersama Azlan Jaiz. Pandemik COVID-19 bukan sahaja krisis kesihatan, malah ia juga merupakan krisis sosioekonomi yang melanda seluruh dunia. Bermulalah dari individu sehinggalah ke SME, terutamanya bagi pekerja-pekerja yang berpendapatan rendah. Dan saya percaya kita semua mengalami ketidakstabilan keuangan pada ketika yang sukar ini. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan dan mengumumkan moratorium untuk membantu mengurangkan bebanan kepada seluruh rakyat Malaysia yang terjejas akibat COVID-19 ini. Bermula daripada 1/4/2020 sehingga 30/9/2020 yang mana moratorium ini telah dilaksanakan bagi mengurangkan bebanan tersebut. Terdapat sedikit kekeliruan ataupun kesalahfahaman bagi moratorium ini, yang mana sebagai contoh, adakah moratorium ini akan mengubah perjanjian antara kita sebagai peminjam dengan bank? Yang kedua, adakah kita perlu membayar faedah ataupun interest kepada bank semasa tempoh moratorium ini? Jadi pada kali ini di Borak-Borak Hartanah bersama Azlan Jaiz akan merungkaikan kekeliruan tersebut. Kurang-kurangnya kita dapat berkongsi apa yang dimaksudkan dengan moratorium itu dan apa kelebihan dalam moratorium ini. Perkara yang paling penting untuk anda ingat adalah moratorium ini adalah proses penangguhan bayaran pembiayaan atau pinjaman anda. Bukanlah satu proses yang boleh menyelesaikan pinjaman anda secara automatik dengan bank-bank di Malaysia. Jadi bermula daripada 1 April 2020 sehinggalah 30 September 2020, anda boleh membuat penangguhan bayaran pinjaman anda tanpa menjejaskan sejarah kredit anda. Sebelum saya terlupa, hutang kad kredit tidak layak untuk menerima kelebihan dalam moratorium ini, dan juga bagi pinjaman yang tidak dilangsaikan melebihi 90 hari juga tidak layak untuk mendapat sebarang kelebihan dalam moratorium ini. Jadi sila berhati-hati. Penangguhan dalam tempoh moratorium ini berlaku secara automatik. Tetapi anda juga boleh untuk membatalkan penangguhan tersebut kerana ia bergantung kepada mekanisme penyisihan, kerana ia berbeza daripada bank ke bank. Jadi selepas ini kita akan bincangkan beberapa jenis pinjaman yang popular di kalangan rakyat Malaysia dan bagaimana moratorium ini mempengaruhi pinjaman tersebut. Pinjaman pertama yang paling popular di kalangan rakyat Malaysia adalah pinjaman sewa beli. Jadi pada 6/5/2020, Menteri Keuangan Malaysia yang berbahagia Tengku Datuk Seri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz telah mengumumkan bahawa pinjaman sewa beli di Malaysia tidak akan dikenakan faedah tambahan. Bagaimana keputusan ini memanfaatkan kita? Selama tempoh moratorium ini, bagi pinjaman sewa beli tidak akan dikenakan faedah tambahan. Ini kerana jumlah pokok tidak akan meningkat kerana kadar faedah yang tetap. Jadi anda mampu untuk menikmati percutian selama 6 bulan tanpa membayar pinjaman anda. Pinjaman popular yang kedua adalah pinjaman peribadi ataupun pembiayaan peribadi. Bagi pinjaman peribadi, ianya mempunyai kadar faedah yang tetap. Jadi pada waktu ini, kerajaan Malaysia tidak mengumumkan tentang kadar faedah tambahan kepada pinjaman peribadi. Jadi boleh dianggap bahawa tiada faedah tambahan yang akan dikenakan untuk pinjaman ataupun pembiayaan peribadi ini. Tetapi untuk maklumat yang lebih terperinci, sila hubungi bank-bank anda. Dan yang ketiga adalah pinjaman gada janji ataupun mortgage loan. Yang mana mortgage loan adalah perkara yang biasa. Dalam tempoh moratorium ini, saya percaya ramai rakyat Malaysia yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih lanjut untuk mortgage loan selepas ini.
Sebilangan besar pinjaman perumahan di Malaysia menggunakan kaedah reducing balance ataupun pengurangan baki. Ini bermaksud faedah akan dikenakan berdasarkan jumlah baki tertunggak dari bulan sebelumnya. Soalan yang paling penting, adakah faedah akan dikenakan dalam tempoh moratorium ini? Jawapannya adalah ya. Okey, berdasarkan maklumat daripada bank-bank di Malaysia dan juga soalan lazim dari Bank Negara Malaysia telah mengesahkan bahawa peminjam-peminjam boleh membuat penangguhan pembayaran tetapi faedah tetap akan bertambah. Sebilangan besar daripada anda mungkin akan bertanya tentang non-compounding interest. Jadi, berdasarkan maklumat daripada bank-bank Malaysia dan juga bank-bank asing house telah mengesahkan bahawa tidak akan ada compounding interest daripada jumlah faedah yang terkumpul dalam tempoh moratorium ini. Jadi anda perlu ingat bahawa bank tetap akan menjana pendapatan daripada faedah terakhir selama 6 bulan ini. Jadi anda mungkin perlu membayar faedah anda untuk pinjaman perumahan tersebut. Okey, jadi bagaimana pula akan adakah pengecualian untuk non-compounding interest ini? Ya, jawapannya adalah ya. Sekiranya anda membuat pembiayaan secara Islamik yang mana menggunakan prinsip murabahah, anda perlu membayar faedah terakhir sahaja tanpa perlu membayar lebih daripada itu. Setelah tempoh moratorium ini berakhir pada 30 September 2020 ini, anda tidak akan lagi dilindungi. Okey, jadi sudahkah anda bersedia untuk membayar kembali pinjaman ataupun pembiayaan anda di bank-bank tersebut? Jadi, Kerajaan Malaysia telah pun mengumumkan untuk melanjutkan tempoh moratorium ini sehingga 31 Disember 2020 kepada yang terlibat akibat pandemik COVID-19 ini. Kami di Borak-Borak Hartanah sentiasa mendoakan anda semua yang terkesan untuk mendapat kerja dalam tempoh yang terdekat ini. Bagi yang mengalami pemotongan gaji ketika tempoh pandemik COVID-19 ini, okey, anda boleh pergi ke bank-bank yang terlibat, okey, untuk anda melakukan beberapa langkah. Okey, jadi kita akan bincangkan selepas ini apakah langkah-langkah yang terbaik yang mungkin anda boleh lakukan. Yang pertama sekali adalah penjadualan semula. Ya, bagi penjadualan semula ini, syarat dan terma tidak akan berubah. Okey, jadi anda boleh pergi ke bank anda untuk membincangkan tentang baki ataupun jumlah tertunggak untuk pinjaman anda dan bank akan membuat penjadualan semula tentang bayaran bulanan bagi pinjaman anda. Yang kedua adalah penstrukturan semula. Bagi penstrukturan semula, ini adalah antara jalan yang terbaik yang mana Bank Negara Malaysia telah mengarahkan kepada semua bank-bank di Malaysia untuk menawarkan pilihan ini kepada semua peminjam mereka. Sebagai contoh, jumlah kad kredit anda, okey, anda tukarkan kepada pinjaman berjangka yang mana terma dan syarat juga akan berubah. Jadi tetapi sekurang-kurangnya anda dapat memanjangkan tempoh pemulangan balik pinjaman anda. Yang ketiga adalah penggabungan hutang ataupun debt consolidation, yang mana anda perlu untuk membuat pinjaman baru untuk menggabungkan semua pinjaman-pinjaman anda kepada satu pinjaman sahaja dan anda perlu membayar satu faedah sahaja. Ini mungkin bukan langkah yang terbaik, tapi ini merupakan salah satu langkah yang boleh anda lakukan. Okey, apa yang perlu anda pastikan adalah anda mampu untuk membayar kembali pinjaman baru ini, dan mungkin ini adalah langkah yang terakhir sekiranya daripada kesemua langkah-langkah yang telah saya cadangkan tadi anda masih lagi tidak mampu untuk menyelesaikan hutang anda kepada bank-bank anda. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda boleh pergi ke AKPK, okey, untuk berjumpa dengan pegawai di sana dan berbincang untuk menyatukan semua loan anda atau pinjaman anda, dan mereka akan bantu tentang bagaimana untuk anda menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Jadi yang saya telah terangkan tadi adalah beberapa langkah yang mungkin boleh anda ambil untuk menyelesaikan kemelut
ketika pandemik COVID-19 ini yang telah melanda kita. Tidak kiralah apa pun langkah-langkah yang anda lakukan, jangan berhenti untuk anda membayar pinjaman anda kerana terdapat banyak kesan-kesan buruk sekiranya anda berhenti membayar pinjaman anda. Sebagai contoh, yang pertama sekali, rekod sikris anda akan menjadi buruk. Okey, sekiranya rekod sikris anda menjadi buruk, anda mungkin tidak akan dapat membuat pinjaman di bank-bank lain pada masa akan datang. Yang kedua, faedah terkumpul dan juga penalti, yang mana sekiranya anda membuat penangguhan pembayaran selepas daripada tempoh moratorium ini, anda mungkin akan dikenakan faedah terkumpul dan juga penalti. Jadi lebih banyak wang yang perlu anda keluarkan untuk membayar pinjaman anda. Yang ketiga, anda mungkin akan kehilangan aset anda. Sebagai contoh, sekiranya anda tidak membayar loan kereta anda, mungkin kereta anda akan ditarik. Okey, jadi yang keempat, mungkin anda akan diisytiharkan bankrupt. Jadi sekiranya anda diisytiharkan bankrupt, banyak komplikasi-komplikasi lain yang akan terkesan kepada diri anda. Sebagai contoh, anda tidak boleh pergi keluar negara, akaun bank anda akan diaktifkan dan pelbagai lagi. Jadi ini antara kesan-kesan buruk yang akan terkesan kepada diri anda sekiranya anda berhenti membayar pinjaman anda kepada bank-bank anda. Oleh itu, sekiranya anda mempunyai masalah untuk membayar pinjaman anda selepas tempoh moratorium ini, pastikan anda berjumpa dengan bank-bank anda ataupun anda boleh pergi ke AKPK untuk berbincang dengan lebih lanjut cara penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan masalah pinjaman anda. Kami di Borak-Borak Hartanah dan saya sendiri, Azlan Jaiz, sentiasa mendoakan agar anda dan juga keluarga anda dilindungi ketika wabak COVID-19 melanda dunia ketika ini. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya, Azlan Jaiz. Kita jumpa di lain siaran.